Adik buat soalan yang ni lah. Okay. So ni adalah ADMAT Form 5. Kita akan belajar buat kadar perubahan Y terhadap masa ataupun Y terhadap apa saja uh, tapi kadar perubahan lah yang dia minta biasanya terhadap masa, terhadap X. Benda macam tu. Okay, sekejap. Okay. So untuk soalan yang pertama ni Syah, dia macam ni. First kali kalau tengok contoh pun ada lah macam ni. Okay, kita nak cari. Cumanya kat sini, teacher rasa kat sini memang silap lah. Buku ni ada silap sikit. Ni dy per dx. Bukan dy per dt. Okay, untuk teacher nak tunjuk contoh nombor yang A ni. Kemudian nanti kamu boleh try soalan B. Macam mana kita nak cari rate of change untuk Y. Ni kadar perubahan kadar perubahan Y. Jika diberikan kadar perubahan X adalah 0.04. So sekarang dia bagi dx per dt. Ni dia bagi ni dx per dt. Maksudnya macam mana kita tahu dx per dt? Sebab perubahan. Bila disebut perubahan, kita kena buat dx. Perubahan X adalah dx. Kalau nak tahu terhadap apa, masa ke apa, tengok sini unit dia. Per second, maksudnya terhadap masa. So dx per dt. Itu benda yang diberilah given. Given dx betul lah. dx per dt equals to 0.04 unit per second. Unit per second. This is what is given. Kemudian, kita kena juga cari dy dx, iaitu perubahan y terhadap variable kita sini, iaitu x, dy dx. And then dy dx kita adalah, sini macam biasalah kita buat terbitan pertama tu. So, 3, 2x tambah 3 kuasa 2. Sekali lagi, bezakan kat dalam, dapat 2. Last kita dapat 6. 2x tambah 3 kuasa 2. Okay. Takat ni Syah faham tak? Okay, very good. Bila kita dah keluarkan maklumat apa yang diberi dan beza perubahan y terhadap x, maka barulah kita boleh cari ni soalan ni. Iaitu kadar perubahan y pada ketika x yang diberi. Maksudnya dy, bila sebut je perubahan y, maksud kita nak cari apa? Dy per dt. Betul tak? Kan? Okay. Sekejap Okay, lepas tu, kalau kita nak cari dy per dt, kita kena faham sini kena dy. Dia kan putus rantai kan? Sini dt. Pecahkan dia macam tu. Boleh nampak ke? Okay. So, dekat sini nak isi apa ni? Dy per apa? Ambil ni. Pembawah dia dx. Tulis situ dx. Kan? Yang ni? Ambil yang ni. Dia dx per dt. Nampak tu? Dx per dt. Okay, so kalau kita perasan dx dengan dx ni duduk kat bawah. Sini pun duduk bawah. Satu bawah, satu atas. Satu bawah, satu atas. So, maksudnya kalau dx per dx, kalau kita bahagikan, kita dapat satu je lah sebenarnya. Okay, yang kat sini faham macam mana teacher terbitkan dy per dt ni. Okay, very good. So, barulah kita Syah masukkan nilai iaitu dy per dx. Nilai dia adalah 6. Yang ni teacher masukkan 6. 2x tambah 3 kuasa 2. Dx per dt adalah 0.04. Okey, ni adalah dy per dt kita. Tapi dia bagi pada ketika x sama juga negatif 1 pula sekarang. When bolehlah when x equals to negative 1, thus dy over dt kita tadi tu is equals to 6 multiply with 2 times with negative 1. Sekarang x ni dah tukar jadi negative 1. Yang lain salin balik sahaja. Okay. Cuba tekan. Apa Syah dapat jawapan? Ha? Tahu.
Jawapan dia 0.24 unit, kan? Okay. Try tekan kalkulator. 6 darabkan dengan 0.04. So, kita dapat macam ni. Darabkan lagi dengan ni semua yang... Ya, betul. Darabkan semua dalam ni. Okay, 0.24. Okey, bila kita dah dapat perubahan Y terhadap masa adalah 0.24, kita tahu immediately dia berubah ataupun dia bertambah Y tu dengan kadar positif. Dia bertambah lah. Maksudnya, oleh itu Y bertambah dengan kadar 0.24 unit per second. Dia macam tu. Okey. Alright. Cuba Syah try yang ni. Yang B ni. And then kalau boleh jawapan dia adalah Y menyusut dengan kadar 0.08 unit per second. Cuba ambil masa 2 minit try ni sekarang. Alright, yang ni kan kita pakai petua apa ni? Betul? Bahagi, betul tak? Ini U, ini V. Syah pakai apa tadi? Betul-betul. Kalau pakai ni betul. So macam biasalah given, kita diberi lah. Kita given dx per dt lah. 0.04 unit per second. Dia boleh ditulis unit per second ataupun unit second negatif 1 samalah unit per second. Okay, so dekat sini kita kena cari dy dx dia. Ke dalam ni tak sama dy dx dengan sebelah sebab ini dia punya fungsi lain kan. So dy dx ni adalah, ingat tak lagi kita buat vu prime untuk yang ni Teacher tulis kat ni vu prime tolak u v prime over v kuasa 2. Yang ni Syah ingat? Untuk peta bahagi, so kita akan aplikasi kat sini. So v x tolak 2 u prime adalah 1 tolak u itu x v prime adalah 1. Betul tak ni? Bezakan kat bawah. Yang ni Syah dapat tak? Okey. Bahagikan v kuasa 2 iaitu x tolak 2 kuasa 2. Betul tak? Yang kat sini sampai sini dulu. Okey tak? Dapat kan? Lepas tu kita just apa ni, simplifykan dia, kembangkan. So x tolak 2 tolak x. Dia macam tu. So ni dah boleh potong. Toik ni kan tinggal negatif 2 bahagi dengan x tolak 2 kuasa 2. Okay, nampak tak? Okay, takat ni okey Alright, bila kita dah ada nilai dy over dx, maka boleh tak kita cari perubahan pula. Perubahan y tu terhadap masa? Boleh. So, sekali lagi, dy over dt tu adalah sini dy, sini bawah ni dt. Dekat sini kita nak letak apa? Dx. Sini, kat sini kita letak pun dx juga, nampak? Ini dx per dt untuk sini. Ini dy per dx untuk sini. Dia macam tu. Okey. Takat tu okey kan? Tak ada soalan. Sebab kalau kita nak tahu kita punya kadar perubahan untuk setiap benda yang kita buat, kita nak tahu macam mana, tu yang teacher cakap tadi. Tulis dy dulu kat sini, dt dulu. Last sekali kalau dia mesti kat sini dengan sini, dx dengan dx, kalau sini dx, sini mesti dx juga. So sama. Maknanya betul lah kita punya apa ni, kadar perubahan yang kita kembangkan tu. Yang kita bezakan. Okey. Seterusnya kita masukkan nilai. Yang sini negatif 2 per x tolak 2 kuasa 2. Kan? Darab dengan dx per dt kita kat sini. So dx per dt ni nilai dia apa? 0.04. So at ataupun when x equals to 3, masukkan, kita akan dapat dy over dt kita adalah nilai negatif 2 bahagi dengan 3 kan? 3 minus 2 square multiply with 0.04. Okay, apa jawapan dia Syah dapat? Dy per dt.
Betul, tepat sekali. Macam tu. Betul lah tu. Cara yang Syah dapat tu. So, bila kita dah dapat yang ni, kita boleh cakap does, kan? Y decrease at rate of ataupun Y menyusut. Oleh itu, Y menyusut ataupun decrease. Kacau betul ni. Menyusut dengan kadar 0.08. Kenapa teacher tak tulis apa ni 0.08 unit per second? Unit per second. Kenapa teacher tak tulis negatif 0.08 Syah? Yes, betul ya. Okey, tepat sekali. Okey, so ini cara dia nak buat. Takat ni faham tak? Okey, alhamdulillah. Alright, now kita nak pergi ke satu lagi. Ni sama juga. Cumanya bezanya yang ini dengan yang tadi adalah yang tadi dia nak perubahan Y terhadap masa. Sekarang dia nak perubahan X pula terhadap nilai X yang diberikan iaitu terhadap masa. So kita mesti cari di ekspediti untuk yang ni lah. So yang mana satu yang Syah nak suruh teacher try buat. Lepas tu nanti Syah buat yang B. Boleh? Salah. Alamak salah. Tak kisahlah. Syah buat yang B, teacher buat yang A. Boleh? Okay. Alright. So untuk yang ni sama juga macam tadi. Kita diberi kita given. Masalahnya rate of change dia 0.08. Dia bagi. Perubahan Y adalah 0.08 unit per saat. So dy per, sekejap yang ini perubahan Y terhadap masa. Nampak? Perubahan Y. Bila dia kata perubahan Y, ini masa saat. So ini adalah dy per dt. Kita tahulah kita dapat dy per dt. 0.08. Macam tu. Tulislah kat sini. Dy per dt adalah 0.08. Nah, sekarang kita kena cari dy per dx, iaitu pembezaan atau perubahan y terhadap x kat sini. So, setengah kali dengan x, lepas tu tolak dengan 4. Macam tu. Yang ni boleh potong. So, kita akan dapat x tolak 4. So, bila kita dah ada yang ni, kita dah ada dy per dt, dy per dx, boleh tak kita cari dx per dt? Boleh. Tapi kita nak make sure betul tak kita punya kembangan ini ataupun rantai kereta bakal guna pakai. So kita buka dia masing-masing. Sini dx, sini dt. So dx per dt. So cuba kita tengok pula dekat atas tu adakah maklumat boleh sumbat masuk untuk dua-dua ni. So yang ini ada kat atas dia dx pula dah. Oh ini adalah dy So dekat sini kita ada dy per dt. Okay, so dy per dt macam nak buat ni? Ini adalah dy per, salah saya cakap silap kat sini. Dx per, dy per dx. Dy, maka dy per dt. Bukan dx. Okey, salah. Masih lagi kita buat dy per dx. Okey, dy per dt adalah sama juga dengan dy per dt kat sini. Okey, macam tadilah sama sebiji. Kemudian sini kita ada dy per dx. Ni dy per dt. Sekejap Cuma kali ni cara kita nak sumbat masuk tak sama macam tadi lah. Okay, yang tadi kita dapat yang nilai kat sini dengan kat sini. Sekarang, okay. Sekarang kita dapat nilainya dy, kita ada dy per dx which is yang ni. Dan kita ada dy per dt which is yang ni. So, apa yang kita tak ada kat sini? Dx per dt. Betul lah dia nak perubahan x terhadap masa. Okay. So, kita cari dx per dt. Yang ni kita masukkan nilai dy per dt kita ni. Ini adalah x tolak 4. Betul? Dy per dt 0.08. Sorry. Ini adalah 0.08. Yang ini dy per dx. Ini adalah x tolak 4. Darabkan dengan dx per dt kita tu tadi. So, betul lah ini yang kita nak cari sebenarnya. Iaitu perubahan x terhadap masa.
Ya, bila dia cakap perubahan X, maksudnya X terhadap masa lah. Okay, so kita boleh carilah dx per dt. So dx per dt adalah 0,08 dibahagikan dengan X tolak 4. Okay, takat ni Syah faham tak? Syah bawa. Bawa X tolak 4 pergi bawah. Pergi ke kiri, dia duduk kat bawah lah. Dia jadi bahagi. Okay, barulah kita masuk nilai X kita apabila dia adalah negatif 1 kat dalam dx. Apa teacher tulis ni? Dx per dt. Macam tu. Okay. When x equals to negative 1. So, dx per dt kita adalah 0.08 over negative 1 negative 1 minus 4. So, berapa jawapan yang kita dapat? Negative 0.016. Okay, very good. So, bila kita nampak negatif, kita tahu bahawa x oleh itu, tadi y menyusut. Kita cerita pasal y. Sekarang kita cerita pasal x. So, kita akan cakap x menyusut atau decrease at rate pada kadar menyusut pada kadar 0.016 unit per saat. Okey, boleh Syah yang ni? Atau beza dia yang dengan yang tadi lah. Yang tadi tu kita masuk yang tadi tu kat atas tu untuk carikan perubahan y, kita masuk nilai dia dekat sini dengan sini. Untuk yang bawah ni kita masuk nilainya yang sini dengan sini. Nampak Okay. I think you may try this one. Ambil masa sekejap. Try this. Okay, Syah dah habis ke? Okay, Syah dah siap ke? Dah. Okay, berapa jawapan dia ni? Ha yang last sekali. Okay, kosong. Positif lah kan, maksudnya dia bertambah. Okay, jom kita tengok macam mana kita boleh tengok jawapan dia bertambah tu betul dah. Okay, so yang ini kalau kita tengok sekali balik, kita akan dapat 5x tambah 6. Kuasa dia setengah. Sebab dia punca kan. Punca kuasa 2 jadi kuasa setengah. Pada ketika x adalah 2. Teacher just tukar balik bentuk dia supaya senang kita nak bezakan. So dekat sini kalau lah kita mula balik ikut yang sebiji macam ni. So given macam biasalah given diberi dy over dt adalah 0.08 meter per second kan? Meter per second pula. Apa ni unit per second. Okey, kemudian kita ada dy per dx. Barulah kita cari dy dx dia ni. Perubahan y terhadap x. So kita bezakan yang ni pada peringkat pertama 5x tambah 6. Ni kuasa tolak 1 per 2. Setengah tolak 1 kita akan dapat negatif 1 per 2 kan? Kemudian dalam dia kita bezakan sekali lagi kita akan dapat 5. Okey, takat ni betul tak sama tak? Kan? Okey, good. So, kita akan dapat kat sini, yang ni kuasa negatif, kuasa 1 per 2 ya. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, maka kita kena cari apa? dy per dt. Sama jugalah macam ni, dy per dt adalah dy, sini dt. So, apa yang kita ada adalah dy, dia mesti dx kat sini kan? Sini pun dx. Okay, so dy per dt kita kat sini diberi sebagai 0.08. Dy per dx kita adalah 5 per 2. Ni darab ini masuk sini. Kemudian 5x tambah 6 kuasa negatif 1 per 2. And then darab dengan dx. Dx per dt. Dia macam tu. Kemudian dx per dt kita sama juga dengan nilai 0.08. Ni semua sama tak Syah? Sebab buku ni jawapan dia salah tau. Teacher buat juga ni. Buku ni salah jawapan dia. So, pada ketika x sama juga, 2.
Pada X sama juga 2. So, apakah nilai dx per dt kita? Dx per dt kita adalah 0,08 bahagi 5 per 2. 5 kali dengan 2 tambah 6 kuasa 1 per 2 negatif. Okey, takat ni. Sama tak kita buat? Silap letak kat mana? Oh, oh 5 per 2 jadi 5 per 3. Oh, okey, okey, alamak. Alright, tak apa, tak apa. Kita betulkan 0,08. Kemudian kat bawah ni kita ada 5 per 2. Lagi sekali. 5 per 2. Oh, teacher tengah guna kalkulator. Macam nampak tak? Tak nampak tau. Tak apa, teacher teruskan. 5 darab 2 ni 10. Tambah 6, 16 lah senang cerita. 16 kuasa negatif setengah. Kuasa negatif 0,5. Negatif setengah kan? Lepas tu tutup dengan 0,030 0,0307, betul? Kan? Positif kan? 0,0307. Syah dapat sama tak? Samalah. Ya, lebih kurang jawapan dia. Cuma beza kat sini tadilah sebab per 3 kan? Okey. So, bila kita dah dapat ni, kita tahu oleh itu X dia bertambah dengan kadar 0,0307 unit per saat. Okey, takat ni okey Syah yang nampak. Bila kita dah faham yang tu, kadar perubahan, ini problem solving yang ada berkaitan dengan kadar perubahan. Jadi kita tengok contoh macam mana contoh ni di apa ni dia orang jawab contoh ni. So sekejap teacher padamkan dulu apa jawapan dia supaya kita dapat buat teruslah. Sekejap semasa dipanaskan, panjang jejari sebiji bola kuprum bertambah dengan kadar 2%. Bila disebut je macam ni, apa yang kita dapat? Lepas tu dia minta cari peratus perubahan dalam isi padu. Maksudnya dia nak dV per dj lah kan perubahan dia sebab dia punya formula volume sama juga apa-apa J kan. So dV per dj. Kemudian dia nak kita tafsirkan nilai peratus perubahan tersebut. Okey, jom kita jawab soalan nombor 1. Macam mana nak jawab dan kita kena faham dulu. Nombor 1 diberi. Kita cari dulu apa yang diberi. Diberi nilai perubahan kita punya jejari ni, panjang jejari ni dia kata satu kuprum bertambah 2%. So, perubahan jejari ni terhadap jejari itu sendiri dalam bentuk peratusan, iaitu 100%, daripada 100% diberikan sebagai 2%. Ini maklumat pertama. Nampak tak? Keluar maklumat ni. Macam ni. Okay, good. Kemudian, dia kata kat situ, isi padu. Sebab kita nak cari peratus perubahan dalam isi padu. So, kita kena carilah isi padu bermaksud nilai V adalah, ingat tak formula untuk berbola kan? Berbola tu maksudnya satu bentuk sfera kan? 4/3 pi J kuasa 3. Kita kat ni boleh faham. Mana teacher dapat formula tahu kan? Pada sfera kan? Dia macam sfera lah ni. Sebab bentuk kita bayangkan sebiji bola. Sebiji bola ni sfera sebab apa? Sebab sebiji bola. Okay, memang bentuk sfera. So, bila kita dah ada nilai macam ni, kita carilah dV per dj. So, yang ini 4/3 darab 3 pi j kuasa 2. Dah boleh potong. Kita dapat 4 pi j kuasa 2. Kita kat ni faham tak? Okay, good. Kemudian, barulah kita tengok kepada, dia kata rate of change. Maka perubahan untuk volume ni, perubahan kecil volume ni terhadap volume tu sendiri dalam
bentuk peratus iaitu daripada 100% diberikan sebagai, ini kita kena ingat, kita ada kat sini delta V. Delta V, so kita ada sekejap delta V okey, delta V darab dengan sini V. So maknanya kat sini kita kena ada apa dia kita kena ada kat sini? Delta J. Yang ini adalah delta J juga. Okey, delta J atau DJ lah. Delta J. Delta J. Okey, delta J. Okey, setakat ni faham tak macam mana teacher buat? Cuma dia kena darab dengan 100% lah sebab dia dalam unit peratusan. Okey, so dV per dJ ni kita dah ada dV per dJ, betul tak? Ni dV per dJ, kita masukkan sahaja nilai. Kemudian dJ per dV ni. Ada tak dJ per dV ni? Ada juga. Kita ada nilai dJ. Kita tahu nilai dJ berapa, dV kita ada nilai. Okey, so kita masuk nilai sini dulu ya. Yang ini adalah nilainya 4 pi J kuasa 2 didarab dengan delta J ni. Masukkan dia sebagai delta J. V ni, ini nilai V kan. Iaitu, cepat. Okey, iaitu nilai dia adalah 4/3 pi J kuasa 3. Nilai dV per dJ ni 4 pi J kuasa 2. Okey, jangan lupa darab 100%. Okey. DJ ni berapa nilai DJ ni sebenarnya? Dapat tak? Ada tak kita? Yang ni kita dah dapat. Yang DJ ni ada tak? DJ terhadap J adalah 2%. Kita masukkan terus kat sini. Iaitu 2%. Boleh? Faham tak? Dia keluar pula dah. Sekejap ni. Dia macam ni. Okey. Yang ni dV per dJ. dV per dJ kita dah tahu 4 pi J kuasa 2, betul? Kan sebab ada di sini kan? Kita cari tadi kan? dJ ni adalah perubahan J terhadap J itu sendiri iaitu 2%. Faham kan? Ini. Ni adalah yang ni. Kan? Sebab dia adalah kenapa dia letak delta sebab nilai perubahannya terlampau kecil. So dia lebih kurang sama juga dengan DJ sahaja, delta J sahaja. So letak delta J dekat situ. Kemudian bawah dia V. V adalah mana satu? Ni kan? Ni. 4/3 pi J kuasa 3. Okey. Darab 100%. Okey, takat ni boleh tangkap tak? Boleh So kat sini lepas tu kita nak kena selesaikan yang ni lah. So teacher sambung kat atas. Kita dapat pi J kuasa 2 darab dengan 2%. Yang ini bahagi dengan 4/3 pi J kuasa 1 jadi 3/4 darab 3/4 pi J kuasa 3. Boleh ke pula? Yang ni naik boleh, yang ni tak boleh naik. Naik. Turun, ini turun balik. Pi J kuasa 3. Okey, takat ni boleh faham? Tak ada, teacher kan 4/3 ni, teacher bawa naik atas je. Jadi 3/4. Okey So kat sini just boleh potong and then pi dengan pi boleh potong. J kuasa 2 dengan dia ni boleh potong, tinggal J je kat bawah. So yang ni tinggal 3 dengan persen. J kuasa 2, J kuasa 3. Macam mana je tinggal J je? Ya betul lah sebab tadi kan kita ada J je kat bawah ni. Kan? Betul tak? So delta J per J.
So, yang ni akan keluarkan delta J per J. Okey. Takat tu boleh faham tak apa dia buat? So, last kali kita akan dapat 3 darab 2 iaitu 6%. Okey, kat sini faham ke? Nah, ni delta J per J. 2%, sekejap, 2% per J. Dia ada macam tu. So, sebab tu kat sini dia ada per J. Sebab tu kejap lagi yang ni dengan ni potong habis. Macam tu. Macam mana Syah? Sekali lagi. 3. Betul? Betul? Okey, faham So, kita akan ada 6%. Bermaksud bila kita ada 6% kat sini, kita bolehlah bagi tahu bahawa isi padu bola kuprum bertambah 6% dengan keadaan jejari bertambah 2%. Maknanya, bila jejari dia kembang, bila dia dipanaskan kan, jejari dia kembang 2%, bola tu sendiri kejap lagi kan, saiz bola tu sendiri akan berkembang sebanyak 6%. Tu maksud dia. Okey, isi padu bola kuprum bertambah sebab dia positif jadi dia bertambah lah. Kalau kita nampak dia macam berkurang, dia akan nilai dia kita kira dia akan negatif. Bertambah 6% apabila jejarinya bertambah 2%. Okay. Faham kat sini Syah? Tu yang dia nak cakap, dia nak suruh kita cari berapa peratus pertambahan saiz bola tu apabila jejari dia sendiri bertambah sebanyak 2% saja apabila ia dipanaskan. Macam itulah. Bila panas memang semua saiz kupru maka berkembang kan. Okey, takat ni Syah faham tak? Okey, that's good. Okay. Yang kedua, kita ada peratus perubahan dalam luas permukaan bola kuprum. Pun sama juga. Kita nak kena tafsir nilai peratus dia. Perubahan dia berapa dia nak sembang tadi dari segi isi padu. Sekarang dia nak sembang atau dia nak ajak bincang dari segi luas permukaan. So, kalau luas permukaan, ingat lagi tak formula luas? Area sama juga pi J kuasa 2. Okey, yang ni So, lepas tu kalau kita nak cari perubahan luas, kita kena buat dA per dJ. So, dA per dJ adalah 4 darab dengan 2 pi J. Dia akan dapat 8 pi J. Takat ni boleh faham? Okay, good. Kemudian, betul tu sains teacher pada hari ini. Abaikan. Okey. Sebab dia sangkut-sangkut. Okey, lepas tu kita akan dapat, kita nak cari markar, sebab kita nak cari perubahan apa tau? Maka delta A per A, perubahan luas tu, kita nak tahu berapa persen sebab dia nak tafsir peratus perubahan luas darab dengan 100%. Kita akan dapat delta, bukan delta, kita akan dapat nilainya sebagai sakitnya hati. Sekejap. So, makanya kita akan ada untuk yang tadi tu, inilah jalan kira dia juga. So, untuk nombor 2 ni, kita nak kena cari, dia kata beza kalau kita nak tafsirkan perubahan luas tu, dia adalah delta A bahagi A, delta luas bahagi luas kali dengan 100%. Di mana nilai dia adalah dA per dJ didarabkan dengan delta J. Ni delta J per J ni. Delta J per J per A. Dia macam tu Okay, delta J per A darab juga dengan 100%. Okay, faham tak? Sebab DJ adalah delta J per J. Ingat tak hari tu teacher ajar? Adakah masih segar di ingatan? Macam itulah Okay, so dekat sini, Syah boleh faham tak yang ni? Kena ulang balik sikit kan? So, kita masukkan nilai dia kat situ. Iaitu, tadi kan kita dapat delta A, DA per DJ tu, kita dapat berapa tadi? 8 pi J kan?
Betul tak? 8 pi J. Kemudian didarabkan dengan darab dengan apa ni? 8 pi J darab dengan ni DJ per J ni adalah DJ jugalah. Kan sesama je. Yang ni dengan yang ni sama je. DJ kemudian bahagi dengan uh, bawah dia apa? A kan? A adalah 4 pi J kuasa 2. Okey, takat tu nampak tak? Faham kan? Nah, okey. So, jangan lupa 100, 100. Bila kita dah ada macam ni, bila kita darab, kita akan dapat. Bila kita potong semua benda ni. Ni DJ, ni yang ni sebenarnya adalah delta J per J ni sekali lagi. So, bila dah potong yang ni sekali, last yang tinggal adalah uh, ni sebab 8 ni 4 dapat 2. So, 2 darab 100 kita akan dapat 2 darab dengan 100 2 darab dengan 2%. Sebab apa kita dapat 2%? Tadi kita dah diberi kadar perubahan jejari kan. Di kadar perubahan jejari ni kita buat iaitu 2%. Last kita akan dapat jawapan luas dia akan berubah sebanyak 4%. Okey, faham ke? Dapat ke Syah? Tak cukup tempat teacher nak mengira. Tak cukup tempat teacher nak mengira. Sebenarnya dia kalau macam Syah nak fahamkan dia, tengok kat sini peratus perubahan dalam luas adalah delta A per A. Dia macam tu ya. Maknanya perubahan A terhadap A tapi kena darab 100% sebab dia nak peratus perubahan. Macam tu je. So sama macam teacher buat tadi, yang ini dia macam ni lah. Kalau kamu tengok balik nota dia, dia bagi luas, kemudian dia bezakan luas tu. Dia masukkan dalam peratus perubahan A. Ni peratus perubahan A lah. Iaitu delta A over A darab 100%. So yang ini kita dah ada nilai dia iaitu yang ni 8 pi J kuasa 2. Delta J per A ni adalah delta J, tuliskan delta J. A ni boleh ambil nilai ni 4 pi J kuasa 2 tu dapat macam ni. Delta J ni adalah sama juga dengan DJ. Okay, DJ ni. Okay, sekejap. Oops. Yang ini jangan kamu terbabas. So, DJ adalah juga delta J bahagi J. Faham kan? So, bila dia letak dekat sini nilai delta J ni bermakna dia adalah DJ darab J. Syah faham ke? Faham tak? Faham eh? So, delta J darab J. Ini delta J. Delta J. So, DJ bagi J. So, dia boleh potong lah. Yang ini dengan ini boleh potong. Yang tinggal perubahan terhadap J sahaja. Perubahan terhadap J tadi kan kita dah tahu dia adalah 2%. Sebab itulah kita ambil 2 darab dengan 2% tu tadi iaitu jadi 4%. Faham ke? Okey, good. Okey, sama juga dengan ini. Bila kita dah tahu yang tu, bolehlah kita buat contoh yang A. Okey, jom kita buat yang ni ya, sama-sama. Teacher nak bagi yang ni pula. Jom kita buat. Sebuah kon tegak dengan bucunya di bawah. Sudut bucunya 60 darjah. Jika kon itu diisi dengan minyak sehingga penuh, sehingga penuh maknanya 100% dan minyak kemudiannya dibiarkan keluar dengan kadar. Ni dia bagi dah. Dia bocorkan minyak tu, dia keluarkan dengan kadar 3 cm per second. 3 cm padu per second. Cari peratus perubahan tinggi minyak dalam kon itu bila keluar dengan keadaan 3 cm per second. Dalam sebutan pi, ketika minyak di dalam kon adalah 6 cm. Dia bagi pula, dia bagi takat stopnya dia adalah sebanyak 6 cm. Okey, so untuk buat soalan ni, apa yang kita perlu faham adalah dia nak kat mana tau? Dia nak perubahan apa tu? Yes, dia nak perubahan tinggi minyak. Ni tinggi minyak ni perubahan dia di H kan, height kan? Di H over apa? H lah. H terhadap H jugalah. Betul tak?
Mm-mm. DH terhadap H pula dah. DH terhadap, sorry silap. DH terhadap, yalah DH terhadap H lah. So yang ni lah kita kena cari. Macam mana kita nak buat ni? Tapi dia nak dalam peratus. Dia macam tu. Dia nak dalam peratus. Okey. Mula-mula sekali kita buat, katakan, kita keluarkan apa dia bagi dulu. Katakan, ah, J ni jejari, H ni height, tinggi. Macam tu. Kemudian kita tahu bahawa dia bagi kat kita apa dia? Mm-mm. Dia bagi tinggi minyak berapa? Sekejap Okey. So kita akan dapat H darat dengan tangent 30 darjah. Ambil kalkulator kita akan dapat set 3/3. Ini nilai J kita dan nilai J kita tu kita akan masukkan kat dalam volume kita tadi di mana nilai volume adalah 1/3 pi J kuasa 2 H. So kita nak sumbat masuk dalam J kat sini. Thus kita akan dapat 1/3 pi J ni adalah H set 3/3 kuasa 2. Lepas tu darab lagi dengan H kat sini. Takat ni boleh boleh tangkap tak? Dia lebih faham kan? Kan sebab kalau ambil tempat lain nilai tangent dia salah. Ini tangent dia kita akan dapat macam ni. Masukkan sahaja. Tak payah fikir dah. Masukkan sahaja. So bila ada yang ni, problemnya kat sini ni teacher keluarkan. Iaitu H set 3/3 kuasa 2. Apa kita dapat? Kita akan dapat H kuasa 2 set 3 kali dengan set 3 kan? Per dengan 3 kuasa 2 adalah 9. So kita akan dapat ni set H kuasa 2 set 3 kali dengan set 3 ni kita akan dapat 3. 9 bawah tu tulis. So yang ni 2 boleh potong dapat 3. Kita akan dapat H kuasa 2/3. Kat sini boleh tangkap tak? Masih boleh pergi kan? So 1/3 pi kalikan dengan H kuasa 2/3 kalikan dengan H. Ni hujung. Okay. So yang dalam kurungan ni kuasa 2 teacher dah simplifykan dia jadi macam ni. So bila kita ada macam ni, ni pun betul. So yang ini H kuasa 2 darab H kita akan dapat H kuasa 3 pi H kuasa 3. 3 darab 3 adalah 9. Okey, kat sini boleh faham tak Syah? 1/9 pi H kuasa 3. Tu jawapan dia sebenarnya. Okey, so bila kita dapat, betul lah tu. Okey, so bila kita dapat yang ni macam ni, kemudian kita nak cari dV per dH. Nilai dV per dH adalah, bezakan yang ni, kita akan dapat 3 pi H kuasa 2/9. Macam tu. Di mana yang ni kita boleh kecilkan, kita akan dapat pi per 3 H kuasa 2. Okey, setakat ni boleh cook tak? Boleh kan? So sekarang dia nak kat sini kita nak cari perubahan apa tadi dia cakap? Perubahan tinggi minyak. Maknanya kita nak dV per sorry. dV per dH tapi dalam bentuk 100% dalam bentuk full lah. Perubahan minyak tu terhadap tinggi dalam peratusan. So kita akan dapat dV per dH darab dengan dH per V kali dengan 100%. Okey, kat sini boleh nampak tak apa dia buat? Okey. Kemudian kita akan dapat nilai dV per dH-nya tu tadi yang kita ada kat atas ni iaitu nilainya adalah pi per 3 H kuasa 2. Kan? So dV per dH ni tadi dia kata menyusut. Kon ni menyusut. So dia akan menyusut negatif lah. Dengan kadar 3 cm per second. Dia mengalir keluar tu maksudnya dia negatif 3 cm per second.
So, tulislah 3. Negatif 3. Okey, kat sini untuk perubahan apa ni? Isi padu minyak dalam kon tu adalah negatif 3 kan dalam bentuk peratus. So, yang ini samakan juga dengan yang ni. Kemudian darabkan dengan DH kita tak tahu berapa. V kita tahu. V dia adalah pi H kuasa 3 darab 9. Pi per 9 H kuasa 3. Macam tu. Darab 100. Alright, kat sini masih boleh tangkap. Hmm. Okey. So bila kita dah ada dia ni sampai macam ni sebenarnya dah boleh potong dah. Ni boleh potong. Kemudian H kuasa 2 ni boleh potong. Ni tinggal H sahaja. So ni 3 dengan 9 ni boleh potong tak entah. Bawa. Okey. Apa lagi boleh potong? H bahagi 9 darab 9. So 9 bahagi 3 dapat 3. Ni dengan ni dapat 3 kejap lagi. So negatif 3, 3 yang tinggal DH per H darab 100%. Okey. Yang ini kena skill potong-potong ni dah kena terror dah kamu umur macam ni. Gitu. So kita akan dapat negatif 3 sama juga dengan 3 DH per H kali 100%. Ini je yang tinggal tadi. Sekarang boleh tak kita cari nilai perubahan H tu maksudnya tinggi tu tadi iaitu DH per H adalah sama juga dengan negatif 3 bahagi 3. Betul tak? Negatif 3 bahagi 3. So kita akan darab dengan 100%. Last kita akan dapat negatif 1%. Okey. Macam tu. Syah faham ke? Okey. Maknanya dia berubah menjadi negatif 1%. So dia menyusut lah. Banyak mana dia susut? Negatif 1%. Ketinggian dia menyusut. Okey. Itu sahaja jalan kira dia. Okey tak yang ni? Faham tak? Okey, good. Alright. Seterusnya kita ada boleh juga mencari yang ni. Ada beberapa. Yang ini sahaja sebenarnya habis dah. Tak ada dah benda-benda lain nak buat. Okey, teacher ada kelas lagi pukul 10.30. So teacher rasa takat tu dulu kelas kita. Sila buat yang ni. Teacher akan buat lagi video untuk apa? Untuk yang bahagian bawah tu sebab teacher nak habiskan. Nanti teacher buat video part 2. So yang ni video part 1 tau. And then kamu cuba try yang mana yang apa ni try this juga. Yang ni try this. Teacher nak kamu try yang ni. Dan juga ada dua teacher nak kamu try. Okey. Nilai hampir tak payah. Nanti teacher ajar lain. So try yang ni dulu sampai kat sini. Alright. Kemudian kalau ada apa-apa macam soalan tak faham nanti beritahu teacher. Alright. Takat tu okey dulu. Faham tak Syah? Apa kita nak belajar tadi Okay, good. Dia agak sedikit complicated bukan pasal apa sebab kita kena faham apa ni dia punya term-term tu macam ni DV per DH. Lepas tu darab dengan 100 ni DH per DH. Macam tu. Try digest dululah. Sebenarnya tak susah pun. Cumanya cara dia bagi tu memang kau-kau lah juga. Macam yang ni dia bagi H dengan J. Dia tak bagi nilai. Dia bagi pula tu kat sini 60 darjah dia tak cakap 30 darjah tangent semua. Kita yang kena keluarkan semua tu. Okay. So, selamat mencuba. Teacher nak kamu buat ni yang nombor B ni nanti. And then kita akan bincangkan sama-sama. Okay, Syah. Ada apa-apa soalan tak?